Sayuran adalah merupakan salah satu sumber yang penting dalam rantaian makanan di Malaysia. Tetapi, adakah anda tahu teknik-teknik penanaman sayuran yang paling terkenal di Malaysia? Dalam video kali ini, saya akan berkongsi tentang 4 jenis teknik tanaman sayuran yang paling terkenal di Malaysia. Di pertengahan video ini, terdapat satu tumbuhan rare yang tertanam di kebun kami. Jadi saya mohon kepada anda untuk stay sehingga ke hujung video untuk anda memperoleh ilmu yang begitu berguna untuk semua. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng di sebelah kanannya untuk sentiasa mendapat update daripada saya. Okey, jom jangan buang masa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu saya sekali lagi dalam channel Ihin Agro. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi tentang 4 jenis teknik tanaman sayuran yang paling terkenal di Malaysia. Berikut adalah merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk menanam sayuran di Malaysia. Nombor 1. Teknik konvensional. Teknik konvensional ini adalah salah satu teknik yang paling terkenal di antara teknik-teknik yang lain. Teknik ini banyak digunakan oleh petani-petani yang veteran yang dah lama menggunakan teknik ini sejak daripada awal lagi. Teknik konvensional adalah teknik penanaman sayuran yang menggunakan media tanah dan menggunakan baja tahi ayam sebagai baja asas dan juga baja NPK sebagai baja tambahan. Boleh dikatakan kebanyakan jenis sayuran boleh ditanam menggunakan teknik ini. Namun begitu, tak semua jenis sayuran adalah sesuai untuk ditanam di tanah-tanah yang tertentu di Malaysia. Saya ambil satu contoh mudah. Tanaman sayuran berdaun seperti kangkung dan bayam tidak sesuai ditanam menggunakan tanah laterite. Oleh itu, pemilihan tanah yang sesuai adalah penting untuk meningkatkan hasil tanaman dan juga meningkatkan kualiti hasil tanaman untuk dijual di pasaran. Baja asas untuk teknik ini adalah dengan menggunakan tinja haiwan. Tinja ayam dan tinja kambing adalah merupakan salah satu tinja yang paling terkenal di kalangan petani di Malaysia. Namun begitu, teknik ini juga memerlukan baja tambahan seperti baja NPK Blue 12-12-12 dan ditambah juga dengan trace element. Baja jenis ini adalah diaplikasikan dengan kekerapan 2 kali seminggu. Teknik ini dipilih oleh ramai petani-petani di Malaysia kerana kos permulaannya yang begitu rendah berbanding dengan teknik-teknik yang lain. Selain itu, ia juga tidak memerlukan sistem yang begitu besar untuk mengendalikan teknik ini di kebun-kebun. Nombor 2. Teknik fertigasi. Teknik fertigasi adalah salah satu teknik yang paling popular di kalangan petani-petani baru di Malaysia. Nama fertigasi itu adalah gabungan dua perkataan Inggeris iaitu fertilization, pembajaan dan juga irrigation, perairan. Teknik ini menggunakan sistem pengairan dan juga pembajaan secara drip iaitu secara titis. Yang menariknya, teknik ini tidak menggunakan media tanah sebagai media tanaman, tetapi teknik ini menggunakan 2 jenis media yang paling popular iaitu kokopit, sabut kelapa dan juga sekam bakar. Teknik ini menggunakan baja larut air yang didripkan di dalam setiap polybag yang ada. Baja larut air ini lebih dikenali dengan baja A dan juga baja B. Baja AB ini diberikan kepada tanaman dengan menggunakan kepekatan-kepekatan yang sesuai mengikut jenis-jenis tanaman tertentu. Kepekatan baja AB ini adalah disukat dengan satu sensor yang dipanggil EC-meter. EC-meter adalah digunakan untuk menyukat electrical conductivity di dalam baja AB tersebut. Terdapat banyak kebaikan tentang teknik ini berbanding teknik konvensional sebelum ini. Teknik fertigasi menghasilkan jurang perbezaan dari segi hasil dan kualiti tanaman yang dikeluarkan oleh petani. Selain itu, kebun fertigasi juga tampak lebih kemas berbanding kebun konvensional. Dengan menggunakan teknik ini, kita boleh mengawal pembajaan yang diberikan kepada tanaman mengikut tumbesaran tanaman, mengikut apa yang tumbuhan mahu. Dari sinilah ia dapat meningkatkan
kualiti dan kuantiti hasil yang dikeluarkan oleh kebun fertigasi tersebut. Teknik fertigasi ini juga dapat menghalang penyakit-penyakit bawaan tanah untuk menyerang tanaman kita. Hal ini kerana tanaman kita tidak berkongsi media yang sama. Sebagai contoh, satu pokok dengan satu polybag. Dan jika pokok itu rosak, maka pokok lain tidak sejejas. Masalah rumput juga dapat dikawal dengan mudah dengan menggunakan teknik ini. Hal ini kerana polybag ini sukar untuk ditumbuhi oleh rumput-rumput seperti yang ada di tanah. Ini adalah anggaran kos untuk mendirikan satu kebun fertigasi berkapasiti 1000 polybag. Sebiji polybag beserta pokok dan pembajaan memakan kos hampir RM18 seunit. Dan jika anda ingin menanam dalam kuantiti 1000 polybag, ia mungkin menelan belanja sebanyak RM18,000. Tetapi kos ini hanyalah untuk permulaan sahaja. Untuk musim kedua, mungkin kos ini akan berkurang dengan mendadak. Antara tanaman yang popular yang ditanam menggunakan teknik fertigasi ini adalah cili, timun, terung, peria, kacang panjang dan sebagainya. Inilah pokok rare yang saya katakan di awal video tadi. Anda rasa pokok apa? Ya, ini pokok ketum. Saya juga tidak tahu bahawa pokok ketum ini pun boleh hidup dengan menggunakan teknik fertigasi. Tapi ini cuba-cuba saja. Lupa untuk saya nyatakan bahawa sistem fertigasi ini adalah terbahagi kepada dua jenis, iaitu sistem fertigasi terbuka dan juga sistem fertigasi tertutup. Nombor 3. Teknik hidroponik. Teknik hidroponik adalah salah satu teknik yang agak baru di Malaysia. Menarik tentang teknik ini adalah teknik ini tidak menggunakan sebarang media tanaman seperti kokopit, sekam bakar ataupun tanah, tetapi hanya air baja yang dilalukan di bahagian akar untuk diserap oleh tanaman. Jenis baja yang digunakan oleh teknik hidroponik ini adalah dengan menggunakan baja larut air, iaitu baja AB. Sistem hidroponik terbahagi kepada dua jenis, iaitu NFT dan juga DWC. NFT adalah singkatan kepada Nutrient Film Technique dan juga DWC adalah singkatan kepada Deep Water Culture. Rajah ini menunjukkan konsep mengenai hidroponik NFT, di mana air baja dalam tong simpanan akan dipam naik ke dalam palung yang terletak di atas paras secara sengit agar air baja mengalir turun ke bahagian palung yang agak rendah. Lapisan air yang mengalir pada paras air 1 hingga 3 mm dalam palung, dan jika ada lebihan yang tidak diambil oleh akar akan masuk semula ke dalam takung simpanan. Ini adalah gambar rajah menunjukkan Deep Water Culture ataupun DWC. Sistem ini agak berbeza dengan NFT kerana tiada pengaliran air naik ke atas dan turun ke bawah. Tanaman yang paling popular ditanam dengan menggunakan teknik ini adalah tanaman salad. Antara kebaikan dengan menggunakan teknik hidroponik ini adalah, yang pertama, teknik hidroponik tidak menggunakan kawasan yang luas. Yang kedua, ia memerlukan tindak kerja yang begitu minimum. Yang ketiga, masa tanaman adalah sepanjang tahun. Yang keempat, ia tidak terkena dengan penyakit bawaan tanah. Yang kelima, masalah rumput dapat dihindarkan. Yang keenam, nutrien dapat dikitarkan kembali. Oleh itu, baja dapat dijimatkan. Yang ketujuh, hasil tanaman sangatlah tinggi. Yang kelapan, kejutan kepada anak benih bila dipindahkan dapat dikurangkan. Namun begitu, teknik hidroponik ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kos permulaannya yang begitu tinggi. Yang kedua, ia memerlukan kemahiran yang tinggi untuk mengendalikan sistem ini. Yang ketiga, ia memerlukan kawasan yang mempunyai air bersih dan juga bekalan tenaga elektrik yang sempurna. Yang kelima, kelemahannya adalah tak semua tanaman boleh ditanam dengan menggunakan teknik hidroponik. Nombor 4. Teknik
aquaponik. Ia hampir sama seperti teknik hidroponik, tetapi ia menggantikan baja AB dengan kitaran air daripada aquaculture seperti belaan ikan air tawar. Teknik ini juga terbahagi kepada dua, iaitu NFT dan DWC. Selalunya air kolam ikan tilapia yang digunakan untuk digabungkan dengan sistem aquaponik ini. Ia seperti sambil menyelam minum air. Air kolam ikan akan diserap oleh tanaman sebagai air dan juga baja. Tetapi kolam air ikan juga mendapat kebaikan daripada penyerapan tanaman ini. Penyerapan air daripada tanaman akan membuatkan air kolam menjadi lebih bersih. Gambar rajah ini menunjukkan sistem aquaponik NFT. Ia hampir sama dengan NFT hidroponik tetapi cuma menggunakan baja yang berbeza. Itulah sedikit sebanyak antara teknik-teknik tanaman sayuran yang digunakan di Malaysia. Semoga ia bermanfaat kepada anda semua dan selamat beramal. Terima kasih kerana menonton video ini, dan jika anda suka dengan video ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng di sebelah kanannya. Kemudian jangan lupa tekan like dan juga butang share untuk anda kongsikan kepada kawan-kawan anda yang memerlukan. Sekian saja daripada saya. Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Salam jumpa. Bye.